Sekarang ni, kita nak pergi ke satu tempat, iaitu kita nak membahaskan antara cara-cara yang kebiasaan diguna. Mereka guna patung kan. Ada yang guna santau. Ada yang guna teluk layang. Ada yang guna tangkal. Ada yang guna azimat sebagai contoh. Baik, contoh patung. Macam hak tadi, patung biasa mereka akan guna tariqah terakhir tu, tariqah asar. Kalau ada rambut, mereka akan ikat rambut sekali dengan patung tu. Kalau ada kuku, kalau ada kulit, mereka ikat dekat patung tu, mereka akan cucuk benda tajam. Hak biasa sinonimnya jarum. Cara nak cucuk tu kena ada ilmu, bukan boleh cucuk suka-suka. Cara nak cucuk ada dua. Biasa, cucuk dengan jalan ikut konsep patung, dia lambat berkesan. Ikut konsep patung macam ni. Patung ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Kita nak suruh sakit kepala, takkan nak cucuk dekat kaki tak? Kita akan cucuk kepala. Tu konteks biasa. Dia akan menderita sakit, dia akan meraung-raung kesakitan, tapi belum tentu boleh bawa maut. Hak terlebih mungkin boleh bawa maut kalau takdir Allah berserta. Tapi dia ada satu lagi cara yang lebih berkesan, iaitu mempelajari ilmu huruf dalam badan kita. Huruf abjad, alif sampai ya tu dah memang ada dalam tubuh kita. Ini saya cakap secara rambang. Contohlah kita kata, alif duduk di dahi, ba duduk mata ni, ta duduk sini, jim duduk sini. Kita hanya perlu tahu kedudukan huruf pada anggota tubuh badan, kemudian tengok nama orang yang kita nak buat. Contoh, huruf jim duduk di lengan. Nama orang tu Jamaluddin, contoh. Jadi nama Jamaluddin, ejaan dia dengan jim, kita tadi ikut kepala, nak di kepala. Tiun pada ni terus. Jadi buka kepak patung tu, cucuk pada sini. Memang akan cepat mati. Kalau dia nama Khalid, contoh, Kha, duduk di paha, cucuk di paha. Nama dia Yusuf, ya duduk di mana? Kata duduk di buku lali, ya buku lali. Cucuk di buku lali. Tapi kena belajar ilmu huruf tu. Saya belajar ilmu huruf ni. Tapi bukan untuk cucuk orang. Tak, bukan. Dia boleh banyak guna. Hak ilmu salah boleh guna ikut cara cucuk. Hak ilmu bagus ialah ilmu perkelahian. Ilmu bertumbuh, ilmu gocoh, orang Kelantan kata. Kalau kita main tomoy, nama dia Jamaluddin, jing dia duduk sini, tak ada tempat lain, masa duduk tanding tu, sinilah sasaran. Untuk bagi dia cepat lemah. Tu je. Kalau nama dia Khalid, Kha duduk sini. Cari sasaran sini je kita tiun. Memang cepat lemah. Itu penting ilmu tu untuk kebaikan hak ni lah. Maksudnya dua orang ni dia tak tahu lagi ni. Ilmu huruf dan tubuh ni. Ni mesti dah tanya ni. Jadi saya memang saya tak bagi tahulah huruf saya duduk kat mana. Saya tak akan bagi tahu huruf saya duduk kat mana. Okey. Baik, nampak tu patung. Okey, yang kedua santau. Santau ni ada dua. Satu santau angin, satu santau makan. Santau makan ni, dia bubuh dalam makanan, dia bubuh dalam minuman. Santau angin, dia hantar, hak tu kena duduk tempat tu lah, nak kena bubuh tu. Jadi santau angin, dia boleh duduk tempat dia mana-mana, dia hantar guna jin dia, setan dia. Biasanya, orang yang belajar santau ni, waktu dia sedang dalam praktikal, dia pun ada praktikal juga. Jadi dia kena berlatih, dia kena pi buang santau dia tu. Ni bahayanya. Kalau kita jenis singgah kedai-kedai makan, hak terkena geng-geng praktikal tengah buang dia punya santau. Bila sampai waktu tempoh, Tok Guru dia kata, hampir guna santau hang ni, try mana-mana kedai. Jadi dia pi mana-mana kedai, dia lepaskan santau dia. Kalau kebetulan kena gerai goreng pisang kita lah. Jadi bila orang beli tu, nasib kesian dah. Memang akan kena. Tapi dia tak ada niat tu. Dia memanglah nak test ilmu dia, tapi bukan niat dia nak kena kita. Siapa makan, almarhum lah. Jadi bacalah ayat-ayat yang patut. Baca ayat-ayat yang patut untuk defend dan ruqyah diri kita. Itu dari sudut santau. Seterusnya dari sudut telur layang. Telur layang ni, dia buat telur, kemudian dia bungkus dengan kain kuning, dia cucuk. Dia cucuk. Ni ganti patung lah. Dengan bahasa mudah, payah nak cari patung ke. Malu nak beli patung. Kita umur 60, tiba-tiba pergi Giant beli patung. Tak? Pakcik main patung je. Kalau malu lagu tu, dia guna telur. Jadi telur tu, dia bungkus kain kuning, dia cucuk. Lepas tu dia niat lah.
Dia niat berserta dengan dia cakap kat jin arahan dia tu, pergi buat apa? Lepas tu kawan tu sakit, menggelupur, menderita, macam-macam lah. Dia panggil telur layang. Lepas tu tangkal dengan azimat. Tangkal dengan azimat ni biasanya bukan untuk orang, untuk tuan tu lah. Pakai tangkal ni, jadi hebat. Pakai tangkal ni jadi muka nampak macam Aaron Aziz. Lagu tu lah. Nak bagi seri muka, nak bagi nampak haibah, nak bagi nampak orang tengok tu jenis mudah nak buat urusan, macam-macam lah orang ni. Okey. Kita ni, apa-apa pun baca bismillah je. Bismillah tu paksi dah. Kita niat saja, minta tolong dengan Allah, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, cukup lah. InsyaAllah Allah bagi kelepasan, Allah bagi mudah, lorongan dan laluan. Kalau kita tu sandar, niat dan hajat kita terus pada Allah. Kadang-kadang ada juga sihir yang bersifat nak mengikat kasih sayang, ada juga yang nak memisahkan sesuatu pasangan. Hak suami isteri tu dah popular, dah standard. Ada ni hak jenis baru duk bertunang, tak mau dia bagi jadi kahwin dah. Tak ada bertunang, tak ada kahwin lagi, dah bercerai, dah berpisah, jadi benci, jadi macam-macam. Biasa hak ni kadang-kadang dia guna unsur tadilah. Dia ambil kuku ke, rambut ke, apa-apa unsur pada perempuan tu, kemudian dia buat apa? Dia baca jampi, dia baca mentera, dia bubuhlah ayat. Lepas tu kawan tu pun minum. Bila kawan tu minum, dia pun jadi benci kat tunang dia. Malah aku kahwin dengan hang. Hak suami isteri pula balik benci kat bini. Bila keluar dia rasa aman, keluar rasa selesa, balik masuk dalam rumah jadi panas. Jadi tengok bini pun hak sebelum ni cantik jadi macam mak lampir pun ada tak? Contohlah tu. Hantu ni yang rapik ke? Hak sebelum ni era Fazira jadi tengok muka hantu ni yang rapik. Ada juga. Macam-macam lah. Jadi secara kesimpulan Allah. Mesej. Ada soalan? Biar. Soalan ni orang dalam ni ke? Tak ada. Ada ni satu soalan. Biarlah dulu. Okey, secara kesimpulan malam ni kita dah menghampiri pukul 9. Jadi harap-harap jadi kita dapat memahami walaupun tidak secara perfect 100%, 100% benda-benda asas tu dan cara-cara seseorang menghubungkan diri dengan amalan-amalan, pemujaan-pemujaan ritual tertentu dengan tariqah-tariqah tadi dan benda-benda yang selalu digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan hajat dengan jalan meminta bantuan dan pertolongan bukan dengan Allah tapi dengan jin, dengan iblis ataupun dengan setan.